أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat, keberkatan dan juga ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang erti kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sampai kepada perincian daripada kehidupan dunia kita ini, yang mana tempat kita berada sekarang, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita fokuskan. Maka ingat, fokus di dunia ini untuk meraih taqwa, bukan fokus meraih pangkat jawatan, harta kekayaan, tetapi fokuslah untuk meraih takwa. Dan takwa itu dapat kita realisasikan dengan menjaga dua perkara: menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Yang cukup mencabar sebenarnya adalah hubungan dengan manusia ini. Maka di dalam nota kita ini kita membincangkan dan mendatangkan ayat-ayat yang cukup banyak berkaitan dengan bagaimana kita berhubung dengan manusia secara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka pada pertemuan yang lepas kita diingatkan pada beberapa perkara, iaitu banyak dah sebenarnya, tapi saya ambil daripada poin yang terakhir kita bincangkan, iaitu hendaklah kita dengan manusia prinsipnya adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan benda ataupun perkara yang makruf, perkara yang kita sama-sama ketahui, itu nama dia makruf, kebaikan yang sama-sama diamalkan di satu tempat, di satu negeri. Maka kita suruh orang untuk buat, suruh orang untuk melaksanakannya, Dan yang mungkar macam mana, kita cuba untuk tegah. Perkataan yanhauna dalam ayat yang kita bincangkan, iaitu ayat ke-24 tersebut, yanhau berasal daripada naha yanhu. Naha larang, larang dia, jangan buat, Maka dalam Islam kita ada larangan, Kemudian tuan-puan dikasihi sekalian, di antara poin lagi yang kita perlu ingat dengan manusia adalah jangan kita sampai berselisih. Maka pada ayat 25 kita diingatkan bahawasanya wala takunu kalladzina tafarraqu. Hindarkan perselisihan, tuan-puan. Karena perselisihan tidak akan mendatangkan manfaat, justru akan merenggangkan hubungan. Kita kadang-kadang menginginkan agar orang baik dengan kita, rapat dengan kita, akan tetapi perkara-perkara yang membawa kepada perselisihan kita tak hiraukan. Sehingga apa yang berlaku, tuan-puan kasih sekalian, harapan kita orang dekat dengan kita makin jauh. Orang secara asasnya alergi dengan kritikan, tuan-puan.
orang alergik dengan kritikan. Walaupun yang kita namakan kritikan membangun nama dia, membina, kan? Ya. Tetapi dengan kritikan itu sudah menjadikan orang jauh dari kita, ya. Jadi oleh itu, apa yang perlu kita buat daripada kritik tumpuan tukar jadi nasihat. Maka pada ayat 26 kita diajarkan atau diingatkan untuk watawasau bis sabri wa bil haqqi watawasau bis sabri. Tawasau dalam bahasa Arab mengandungi makna mutual, tuan-puan, iaitu saling, ya. Jadi kalau tuan-puan nak nasihat orang, asaskan dulu untuk saling memberi manfaat. Kalau boleh tuan-puan minta dulu nasihat dia, ya. Sebelum tuan-puan nak nasihat dia, tuan-puan minta dulu, boleh awak tak cerita dengan saya macam mana yang lebih baik dengan saya untuk saya begini-begini, seolah-olah kita yang perlukan dia. Ketahuilah tuan-puan, apabila orang kita minta nasihat, dia merasa dihargai, tahu. Ketika orang merasa dihargai dan ketika itu kita bercerita pula dari sisi kita lah, dari aspek kita. Dan saya rasa kita kadang-kadang tak perlu tuan-puan sebut awak kena buat macam ni, tak payah tu. Saya rasa kita ni macam ni. Orang kalau sekiranya nampak perkara tu baik, tuan-puan, dia akan amalkan, dia akan lakukan. Jadi benda-benda yang remeh-temeh macam ni, tuan-puan, kadang-kadang dia berpengaruh, tahu. Ya. Cara-cara yang yang bagi setengah kita, apa bezanya kritik, ustaz? Kalau memang dia nak mendengar, dia akan dengarlah kritik tu. Iyalah memang macam, tapi majoriti manusia orang tak seperti itu. Apatah lagi orang Melayu. Minta maaf cakap. Minta maaf cakap, kita orang Melayu, tuan-puan, sensitif dalam bab kritik ni, tegur menegur ni, ya. Jadi inilah solusinya, tuan-puan. Solusi ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini untuk semua kaum, dan dia akan tahu, tuan-puan, bahawa ada satu kaum yang jenis dia sangat sensitif ni, tuan-puan. Pok Arab memang kalau cara kritik, tuan-puan, hentam habis je. Sini dia kata, pop, tuan-puan, dia marah-marah, tuan-puan, tapi lepas tu peluk balik. Masalah kita kadang-kadang orang Melayu pop, tinggal macam tu je, kan? Lepas tu jumpa lagi, tuan-puan, buat muka, kan? Jadi orang dah melihat apa yang kita sampaikan tu jadi negatif jadi dia. Pok Arab lain, tahu. Dia walaupun dia tenyeh kita, tuan-puan, balik dia jumpa balik, tuan-puan, macam tak ada apa-apa. Dia kasar, dia lupakan. Saya memahami, tuan-puan, atas prinsip padang pasir, tahu padang pasir, tuan-puan. Kadang-kadang ada satu lembah, tuan-puan yang kasih sekalian. Jadi kalau ada angin, ya, menerbangkan pasir, lembah itu akan tertutup balik. Orang Melayu, tanah dia, tuan-puan, tanah kalau memang lubang lah, ya kan? Mana yang gaung, tuan-puan, tak pernah bertukar jadi bukit, ya kan? Daerah Arab, tuan-puan, situasi mereka berbeza. Pada pasir tersebut, ketika ada lurah, tuan-puan, nanti datang pasir ada timbun balik. Yang tadi, tuan-puan, ada jadi lembah, mungkin boleh jadi bukit. Seperti itulah umpama karakter mereka apabila ada satu kesalahan dan kemudian mereka boleh timbun balik, boleh tukar. Kita orang jenis, tuan-puan, susah nak buat macam tu. Sekali kritik, tuan-puan, sampai ke mati dia ingat tu. Dia tak boleh nak lupakan, teringat tu. Maka hati-hati dalam bab ni, tuan-puan. Jadi kita dengan orang Melayu ini karakter berbeza, dan Islam menghargai karakter-karakter tadi, tuan-puan. Maka Rasulullah SAW dalam mengingatkan sahabatnya ketika berdakwah adalah khatibu, ataupun berbicaralah dengan objek yang kamu nak dakwahi hasba uqulihim, ikut kepada cara mereka berfikir, ikut level kemampuan mereka. Jadi lain objek dakwah kita, lain cara dia.
Ya. Apabila kita samakan je semua tuan-puan, inilah akan menjadi huru-hara jadi dia. Yang kita nak harapkan kebaikan untuk orang ni, nyatanya terbalik. Orang itu justru melawan pada kita. Okey. Jadi oleh itu tuan-puan dan kasih saya, landaskan nasihat ataupun hubungan kita dengan manusia atas landasan nasihat menasihati. Awak nasihati saya dan saya nasihati awak. Saya insya-Allah terima. Kalau apa-apa kurang, kadang-kadang tuan-puan cakaplah, saya bukan nak ini, saya tahu saya ada kurang saya, dan kalau saya kurang awak bagi tahulah saya. Karena orang Melayu kena cakap macam tu tahu, baru dia boleh terima tahu. Kalau tak cakap macam tu, dia awak apa hebat ya? Dia kena berlapik sikit. Walaupun benda yang kita nak sampaikan sama je sebenarnya, tapi dia kena ada lapik dia tu sikit. Introduction dia tu kena ada, kan? Itu cara kita. Dan itu dalam prinsip tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, itulah sebenarnya. Saling, dia ada saling tadi tu. Siap kita menerima. Apabila kita ada salah, orang memperbaiki kita juga. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, pada ayat yang kita akan bincang, silakan. Ada perbezaan sikit ya antara wasah dan nasihat. Yes, nasihat. Betul. Dalam Quran dua-dua pakai ya? Ada dua dipakai. Tak, di dalam Al-Quran ada tentang nasihat itu pasal pasal kaum Nabi Nuh, wa nasahtu lakum, ada nasihat digunakan juga. Tapi yang menariknya dalam surah Al-Asr ini watawasau, saling mewasiati, nasihat, maksudnya di sini. Jadi digunakan perkataan tawasau itu. Okey. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Jadi ingat ni prinsip-prinsip dalam hubungan manusia. Jangan tuan-puan lupa. Kadang-kadang kita lupa ni tuan-puan, kita lebih daripada yang sepatutnya. Ketika lebih daripada sepatutnya, bahaya tuan-puan. Bahaya. Dia akan jadi bumerang tadi, yang dari kebaikan kita harapkan terbalik menjadi sebaliknya. Maka pada ayat 27 tuan-puan diingatkan kita kepada prinsip dia lagi. Apa dia? Sila baca selepas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ati'ullah, dan taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka sesungguhnya kewajipan rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ayatnya pada asalnya adalah menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul, dan kalau ada orang selepas ditunjukkan kepadanya kebenaran, dia masih lagi berpaling, maka tak ada tugas kita melainkan hanya menyampaikan. Apa prinsip yang perlu kita ingatkan dalam ayat ini tuan-puan? Satu adalah kita menasihatkan tadi itu atas landasan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita tahu bahawa kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tuan-puan kena faham batasnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita batasnya. Fa in tawallaitum, nanti ada orang yang kita nasihati, ada orang yang kita nak bawa dia kepada kebaikan, ternyata dia menolak. Kita secara peribadi rasa terkilan tak tuan-puan? Memang. Tapi tuan-puan cepat-cepat potong dengan kefahaman, aku hanya menyampaikan je. Ya? Ingatkan pada prinsip ini.
fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Anggaplah seolah-olah tuan-puan hanya penyampai je. Ya, penyampai maknanya tuan-puan kata, orang nanti percaya ke tak percaya itu bukan urusan kita. Ya. Kita biasanya tuan-puan bertindak lebih tahu. Kita nak orang ni percaya juga. Kan? Nak orang ini dengar dan ikut apa yang kita katakan. Inilah bahaya nanti tuan-puan. Kita akan menghadapi perasaan yang menyebabkan nanti boleh saja tuan-puan kita berhenti daripada menasihati tadi tu. Dan kita akan beranggapan, aku nasihati tapi orang tak berubahnya, maknanya aku tak payah nasihat lah apa ni. Kita akan ada respon seperti itu. Apa sebab tuan-puan? Kita menganggap bahawa perubahan orang itu adalah tanggungjawab kita juga. Ingat, perubahan orang bukan tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita hanya menyampaikan. No more. Tak lebih dari itu. Ya? Fahami batasan-batasan ini, nanti tuan-puan akan rasa lega nanti untuk menyampaikan tu. Kita tak teragak-agak, kita akan cuba sampaikan, nanti orang tu terima tak terima, itu bukan urusan kita. Ya? Jadi asas ni kena faham ya. Jangan melepasi asas tadi tu. Prinsip tadi tu. Ya? Sebab ketika kita melepasi prinsip itu, ia akan mengganggu diri kita sendiri. Ya. Mengganggu usaha kita itu. Okey. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian. Itu dia perkara yang ke-27. Apa agak-agak poin yang kita boleh ambil daripada ayat 27 ni? Ya. Membatasi tanggungjawab kita pada penyampaian. Ya. Melandasi usaha nasihat itu dalam ketaatan kepada Allah dan membatasi pada penyampaian saja. Tidak lebih daripada itu. Okey. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, karena asas itulah tuan-puan, Rasulullah, tuan-puan dikasihi sekalian, seperti mana diriwayatkan oleh Anas yang pernah berkhidmat dengannya bertahun-tahun, Rasulullah masa dengan saya, dia kata, tak pernah berkata kepada saya, kenapa awak buat ni dan kenapa awak tak buat ni. Dan saya cuba praktis tuan-puan, tak boleh buat. Mesti bertanya juga kepada anak, kenapalah kau buat macam ni? Bukan hanya setakat bertanya, dengan gigi berbunyi lagi. Kan? Ya? Nak menunjukkan Rasulullah SAW tuan-puan, macam mana tuan-puan? Saya rasa dia tak kisah sangat orang buat ini ke, orang buat itu ke. Kan? Boleh ke tuan-puan? Saya cuba dah praktis tahu. Tapi memang insya-Allah, maknanya Rasulullah ini seorang yang penyabar betul, kan? Kan pernah dengar kan? Rasulullah tak pernah bertanya, kenapa awak buat ni? Kenapa awak tak buat ni? Dia tak pernah cakap macam tu. Apa lagi kata anak adalah nak menggunakan tangan dia untuk menampar ataupun menyakiti, tak ada. Ya? Ini Rasulullah SAW. Saya rasa tuan-puan dan kasih sekalian, itu level yang perlu kita capai lah. Dan memang untuk mencapai itu sangat susah, tapi berusahalah untuk cuba. Teringat, saya selalu teringat tuan-puan, kalau dengan anak-anak lah terutama, kan, ketika kita cakap benda macam ni tuan-puan dan kasih sekalian, dia buat benda lain. Ya Allah, memang tapi teringat Rasulullah. Ingat contoh Rasulullah tadi tu. Rasulullah cakap, urut dadi. Apalah. Tengok macam mana dia belajar. Belajar adalah dengan mencontohkan. Kalau tuan-puan perasan, sebenarnya kita belajar daripada melihat, bukan daripada bercakap. Bukan dari dengar. Maka Rasulullah SAW buat. Dari buat itulah
Orang-orang sekeliling dia mencontoh dia. Oh, Rasulullah macam ni, Rasulullah macam ni. Kita masalah kadang-kadang terbalik tuan-puan. Cakap suruh buat macam ni, tapi kita buat lain pula. Kan? Sehingga anak confuse. Mak cakap macam ni, tapi dia buat lain pula. Kan? Bapak cakap macam ni, tapi dia buat lain pula. Ini yang berlaku kontradik tadi tu. Anak jadi confuse. Setelah pada tu, dia pun tak buat, dia suruh kita buat pula. Maka Rasulullah SAW adalah mendidik dengan teladan. Teladan itu sebenarnya adalah dengan berbuat, dengan mencontohi. Action speak louder than words. Tu orang kampung saya cakap. Ya. Itulah Rasulullah. Itu nama dia, tuan-puan, mendidik dengan teladan tu. Dan ini yang perlu kita ajar diri kita, tuan-puan. Saya ingat, tak apalah, saya buat dulu. Ya. Nanti diorang akan nampak sendiri. Dan ketahuilah, tuan-puan, perubahan kita itu by proses, tahu. Kita masalahnya anak kita umur 7 tahun nak suruh dia buat macam kita yang umur 40 tahun, tuan-puan. Kan? Boleh ke agak-agak? Itulah yang menjadi kita stres satu lagi, tuan-puan. Yang mana anak kita pada level 7 tahun, cuba bayangkan diri kita pada 7 tahun. Saya ingat, tuan-puan, 7 tahun, tuan-puan, saya tak kerti apa-apa lagi. Saya ingat, tuan-puan, apa yang mak cakap saya tak ingat lagi. Tanya tuan-puan, siapa ingat apa yang dia cakap mak dia umur 7 tahun? Tapi kadang-kadang kita nak anak kita umur 7 tahun nak macam ni. Duduk properly, kan. Lepas tu dengar cakap, kan. Makan dengan tangan, kan. Beradab, kan. Sopan santun. Bayangkanlah, tuan-puan, yang masa dia tak ingat pun sebenarnya. Kan? Tapi mak dia bila makan bercakap. Tu tengok, kan. Kontradik, kan. Itu yang namakan memberi contoh dulu. At the end, tuan-puan, anak-anak kita tengok apa kita buat. Dan orang sekeliling kita pun dia akan tengok apa yang kita, bukan apa yang kita cakap. Maka Rasulullah SAW, tuan-puan, ada sunnah qauliyah, ada sunnah amaliyah, ada sunnah taqririyah, yang ketiga. Ada 3 jenis sunnah dia, kan. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah ataupun amaliyah, dan yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Yang paling banyak diriwayatkan apa, tuan-puan? Sunnah amaliyah Rasulullah SAW. Rasulullah buat macam ni, Rasulullah lakukan macam ni. Itu yang banyak. Sebab Rasulullah tak banyak cakap. Bahkan satu masa perempuan ada minta, ya Rasulullah buat majlis dengan perempuan sekali berapa, tuan-puan? Sekali seminggu je cuma. Maka perempuan rasa rasa sikit. Maka dia ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat lelaki hari-hari bersama denganmu, ya Rasulullah. Kami ni dapat hanya sekali seminggu je. Tambahlah, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sekali cukup, dia kata. Sekali seminggu cukup, dia kata. Tak perlu banyak, dia kata. Dalam arti kata, tuan-puan dan kasih sekalian, Rasulullah tak ingin bercakap banyak sangat. Dia ingin menunjukkan, beramal lebih banyak, sehingga orang akan lihat. So itu cara Rasulullah SAW mendidik sebenarnya. Dia bukan mendidik dengan kata-kata. Kata-kata, kalau puan tengok, kata-kata dia adalah dalam bentuk, mahu tak aku tunjukkan kamu bagaimana menjadi orang yang dikasihi. Kan ada disebutkan tu, mahu tak. Dia akan selalu bertanya dulu, mahu tak? Kan? Kita tak tanya, kita bagi je, tunjuk je. Nak buat macam ni, nak buat macam ni. Orang tu kadang-kadang rasa tak perlu, tuan-puan. Ingat, orang ketika mendapatkan sesuatu, ketika itu dia tak perlu, tuan-puan, dia tak akan ingat punya.
Cuba kita sendirilah, orang cakap sesuatu dan sesuatu itu tak relate dengan kita. Ya? Tak ada, dia dengar tapi masuk kanan ke kiri je. Tak ada efek dia. Dan tuan-puan ni kesan, kita ni belajar by proses tadi tuan-puan. Kalau tuan-puan lihat, ada juga orang bertanya, Ustaz, macam mana nak jadikan anak saya macam ni, macam tu? Anak-anak kita ni tuan-puan takkan belajar melainkan dia menghadapi situasi tu dulu. Ya? Sebagaimana kita belajar sesuatu ketika kita berhadapan dengan situasi tu. Ketika berhadapan situasi tu, barulah tuan-puan kita terfikir, mak saya ada cakap tak? Bapak saya ada cakap tak? Kalau ada bapak bercakap pasal tu, dia akan ingat tu. Kalau tak ada, dia akan cari Google. Ya? Dia mahu tak mahu, dia akan cari. Dengan itu, dia kumpulkan maklumat. Kalau ada pernah bapak dulu cakap, baru masa tu dia ingat balik. Masa bapak cakap tu, dia ingat. Tak ingat tu. Masa mak cakap betul-betul tu, masa katakan dia tak perlu, dia tak ingat. Tetapi, itu ketika ada dalam situasi yang mana ilmu yang pernah dia dengar tadi tu perlu, masa itulah dia ingat. Ketika dia dalam situasi tu, dia ingat balik tuan-puan, itu akan lama lupa dia tu. Dia akan membekas dalam diri dia. Dia akan bawa dalam harian dia. Jadi, pelajaran utama kita nanti tuan-puan, proses keadaan situasi yang membesarkan kita. Ya. Jadi oleh itu, jangan kita ingat kita belajar dengan kata-kata je ya. Kita belajar dengan banyak proses, banyak keadaan. Baik, kita sambung tuan-puan dan kasih sekalian pada ayat 28 mengenai hubungan dengan manusia. Ya, silakan. Ayat mana? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, ayat berapa? Okey, saya carikan Surah apa? An-Nisa? Surah Al-Ma'idah. Bukan. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu. Bukan. Satu lagi. Itu ayat lain. Okey, surah At-Taghabun tuan-tuan. Ayat 12. Okey. Ayat yang ke-27 tu surah Taghabun ayat 12. Baik. Ayat ke-8, ayat yang ke-28, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Walladzina, dan orang-orang yang la yashhaduna, tidak memberikan kesaksian palsu, maknanya tidak berdusta. Ya. Wa idza marru bil lagwi, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang lagha, iaitu orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatannya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila diminta untuk memberikan kesaksian, maka dia akan memberi kesaksian yang jujur, yang benar, tidak berdusta, tidak berbohong. Ya. Dan apabila mereka lalu pada golongan manusia yang membuat perkara-perkara yang tak berfaedah, mereka akan maru, lalu macam tu saja. Maknanya dia tak join. Dia tak membabitkan diri mereka dengan
pekerjaan ataupun perbuatan yang tak berfaedah tersebut. Marru kirama. Marru lalu kirama dalam keadaan mulia. Arti kata dia tidak lalu tanpa menjejaskan dirinya. Saya kata pada tuan-puan sebelum ini, marru kirama ini di antaranya mereka lalu dan mereka tetap sapa tuan-puan Assalamualaikum, tapi setakat tu je cuma. Dia tak join sekali. Dan kalaupun dia bercakap lebih tuan-puan, dia akan jaga kata-kata dia sehingga tidak mengatakan kata-kata yang bercanggah dengan agama. Ketika mereka sudah melakukan perkara yang bercanggah dengan agama, dia akan tinggalkan sehingga dia tidak termasuk dalam orang-orang yang melakukan lagha tersebut. Ayat ini menunjukkan kepada kita dalam hubungan manusia seperti yang kita bincangkan hari itu, ada orang yang kita kena ambil sambil lalu je. Jangan kita akrab dengannya. Jangan kita terlalu mempedulikan mereka. Orang yang hanya kita berhubung dengan mereka sambil lalu je lah. Sambil lalu je cuma. Siapa dia tu? Orang-orang yang membuat perkara yang tak berfaedah. Orang-orang yang terbabit dengan perkara lara. Setakat je, setakat lambai tangan, setakat mengucapkan salam, apa khabar, setakat tu je. No more. Sebab kita takut apabila kita bergabung dengan mereka, kita akan terbabit dengan lara tadi tu, dengan perkara faedah. Ingat 4 kategori manusia hari tu saya bagi pada tuan-puan. Ingat lagi ada orang yang manusia itu umpama makanan wajib bagi kita. Yang kita kena hari-hari jumpa dengan dia. Kita selalu bertemu dengannya. Ada orang yang jenis mereka macam mana? Seperti ubat. Yang mana kita perlukan masa perlu je memang. Apabila kita dah sihat dah dia, kita tinggalkan. Kita dah dapatkan apa yang kita perlukan, kita tinggalkan. Dan ada orang yang mereka itu umpama orang yang berpenyakit, orang yang ada coronavirus, kan? Maka orang ini tuan-puan tinggalkan, kecuali tuan-puan nurse ataupun doktor, kan? Nanti kata tuan-puan boleh membantu mereka. Kalau tuan-puan rasa boleh membantu mereka, menyelamatkan mereka, barulah tuan-puan dekat dengan mereka. Kalau rasa tuan-puan tak mampu untuk membantu menyelamatkan mereka, sedangkan diri kita sendiri pun tak boleh nak selamat, kan? Tuan-puan jauh-jauh je lah. Jangan duduk dekat dengan mereka. Dan ada orang yang jenis, apa kita cakap hari tu, ular berbisa. Sekali kena patuk tuan-puan, mati. Taubat okey lagi, kan? Mati lepas tu, kan? Tak ada chance dah bagi kita. So ada manusia seperti itu. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawasanya ada orang yang hanya perlu kita jumpa sambil lalu je. Sambil lalu. Siapa ajar tu? Al-Quran ajar. Kan saya ajar, Al-Quran ajar kita. Tak percaya, tuan-puan buat. Ustaz, mana boleh Ustaz? Kawan kita Ustaz, orang yang dah lama. Kita kena layan juga. Layanlah. Tapi jangan mengadu ke Ustaz nanti, kan? Ustaz, kenapa Ustaz? Saya dengan orang ni macam ni. Lepas tu saya jadi macam ni. Tahu pun, kan? Kalau kita tahu dah bahawa orang itu berbahaya bagi kita, bye-bye je lah, tuan-puan. Hanya setakat salam je cukup lah. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, itu dia ayat yang ke-28. Tuan-puan ada soalan tak kat sini? Rumusannya adalah manusia ada yang kita berhubung dengannya sambil lalu saja. Yang maknanya perincian daripada yang 15 tadi tu, yang sebelum tu lah, okey. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, ayat yang ke-29. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Walladzina, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhirru 'alaiha, mereka tidak menghadapinya sebagai summan wa umyana, orang yang tuli atau dan buta. Tuli maknanya pekak. Ya. Baik. Itu orang yang beriman, apabila ayat-ayat Allah disebutkan, mereka akan ada respon. Ya. Mereka akan ada respon. Disebut ya ayat Allah, mungkin dia kata Masya Allah, ya, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, ya kan? Dia ada respon-respon tertentu. Ini menunjukkan pada ayat ini, tuan-puan, bahawasanya ketika kita berhubung dengan manusia, ada manusia-manusia positif. Manusia positif itu macam mana ciri khas dia? Mengingatkan kita kepada Allah. Manusia seperti ini, apa yang tuan-puan kena buat? Tuan-puan kena cepat respon. Tuan-puan jangan jadi macam yang tadi tu, yang maru kiraman tadi tu. Ya. Jenis yang tadi tu memang tuan-puan kena, ketika lalu tuan-puan kena pekakkan telinga, butakan mata, macam tak nampak je dia. Tapi ada jenis manusia di sekeliling tuan-puan, kalau tuan-puan lalu kat dia, tuan-puan kena pasang telinga, nyalakan mata tu, jangan bagi mengantuk. Kan? Ini orang terbalik kan. Tengok yang lara tu, nyala mata dia. Tengok yang benda-benda yang mengingatkan kepada Allah, mulai mengantuk dia. Ya. Ini terbalik ni. Semestinya tuan-puan dan kawan, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu, pasang telinga. Pasang telinga. Jangan tulikan telinga tu, jangan pekakkan telinga tu, pasang telinga tu. Mata ni buka. Ya. Jadi orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak membiarkan diri mereka menjadi tuli, menjadi pekak ataupun buta, tapi mereka pasang. Ada manusia-manusia seperti itu. Ya. Orang yang seperti ini, tuan-puan, beri komitmen penuh dalam diri kita. Ya. Zahirkan bahawa kita memang inginkan benda tu. Yang paling mustahak berhubung dengan manusia menggunakan apa tahu? Menggunakan telinga, menggunakan mata, kan? Celik. Saya terus terang, tuan-puan, kalau dalam kelas, saya jenis memang pasang telinga, pasang mata. Mana ustaz bergerak, saya ikut tu. Saya scan. Dan saya akan ingat, tuan-puan, berdasarkan pergerakan guru. Balik rumah, tak ulang kaji sangat. Sebab apa? Tengok tu. Kalau kat kampus dulu, tuan-puan, alhamdulillah saya dapat mumtaz. Dia waktu di Libya dulu, tuan-puan, kawan-kawan saya bengang kat saya, tuan-puan. Ya. Orang time ujian saya main basketball lagi, kan. Saya kata, apa awak ni? Tapi alhamdulillah saya dapat best student, dapat mumtaz. Sehingga ada kawan saya orang Afrika, dia kata, anta syaitan, dia kata. Awak syaitan, dia kata. Maksud dia tu macam tahu soalan tu, dia kata. Anta syaitan, dia kata. Orang belajar, awak main-main, dia kata. Masalahnya bukan itu. Masa belajar, saya fokus belajar betul-betul. Ada orang, dia masa belajar tu, dia buat ada je, kan. Lepas tu baru tunggang terbalik nak mengulang kaji. Saya rasa was your time tu, kan. So makanya, tuan-puan, dalam pelajaran ni, tuan-puan, kita kena ingat, tuan-puan, masa kita nampak sesuatu bermanfaat untuk diri kita, berikan apa yang terbaik pada diri kita. Fokus. Respon.
Tanda kalau sekiranya kita menunjukkan di sini tuan-puan, kalau tuan-puan dalam belajar tuan-puan mau respon, ustaz bertanya apa jawapan, kalau tuan-puan jenis orang yang ambil ayat ini sebagai panduan, tuan-puan boleh jawab. Ini dia. Sebab kita apa? Kita mengambil perhatian. Ya? Jadi dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang kita kena gunakan semua yang Allah bagi untuk memahaminya, untuk menghayatinya, untuk menguasainya. Dan ada dalam hidup ni tuan-puan, kita memang tutup habis semua ni. Tak payah kita aktifkan. Ya? Mana yang akan kita aktifkan tadi tu? Dzukiru bi ayati rabbihim. Kalau perkara itu mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, gunakan sebaik-baiknya. Sehingga kita ingat, sehingga kita sedar, sehingga kita merasa apa yang disampaikan tersebut. Ya. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, sebenarnya sesuatu yang paling lama ingat bagi kita apa dia tuan-puan? Sesuatu yang sampai kepada feel. Betul tak? Ya? Sesuatu yang sampai kepada rasa. Itu yang lama. Sesuatu yang tuan-puan belajar, tapi hanya sampai tuan-puan masuk kepala tuan-puan, tuan-puan ingat lah kan? Tapi ini takkan tahan lama ni. Ya? Dia akan hilang. Akan lupa. Tapi kalau sekiranya tuan-puan belajar dengan excited, dengan gembiranya kan, maka ketahuilah, saya rasa tuan-puan akan skor subjek yang tuan-puan excited dengan cikgu tu. Betul ke tak? Ya? Saya tuan-puan kata, di antara subjek yang saya excited dengan guru saya tuan-puan, ada subjek bahasa Arab. Ya? Guru. Sehingga saya skor, saya pandai bahasa Arab. Sebab apa tuan-puan? Gara-gara dia lah tuan-puan. Sebab saya ada seorang ustaz tuan-puan kasih sekalian, Ustaz Ibrahim nama dia. Dia mengajar tuan-puan kasih sekalian, siap dengan gerak lagi. Ketika dia menunjukkan kepada kami tuan-puan bahasa Arab, duduk kurfusa nama dia tahu. Kurfusa tersebut duduk tuan-puan kasih sekalian sambil macam mana ya? Dia kena gerak juga tahu. Kita tak faham tuan-puan, dia buat tuan-puan sehingga duduk itu duduk lawaklah sikit bentuk dia tuan-puan. So dia buat tersebut, diorang tahu, budak-budak tahu tuan-puan, dia buat. Tak kisah. Dia macam passion buat tu kan, dia seronok buat tersebut, dia gembira. Jadi semua yang dia ajar tersebut saya ingat tu. Saya ingat tu apa yang dia buat kat kelas tu. Ya kan? Maka saya kalau mengajar kadang-kadang saya suka berjalan sebenarnya. Sebab apa? Sana tu baru rasa aktif, ya kan? Rasa nampak. Kadang-kadang ilmu itu bukan hanya didengar aja. Dengan tindakan sikap yang dibuat oleh guru tersebut kita ingat tu. So tuan-puan dikasihi sekalian, makanya ya, orang mukmin yang benar-benar mukmin kata Allah adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Hati ini adalah tempat rasa, tempat feel. Ya? Dalam arti kata, ilmu yang sampai ke hati itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang akan kekal. Ya? Melekat pada diri kita. Ya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman dia. Iman ada kat mana? Kat hati. Iaitu iman tu rasa tuan-puan. Dia rasa yakinnya, rasa ya, dekatnya Allah Subhanahu. Itulah iman yang paling kuat. Maknanya apabila kita merespon sesuatu tuan-puan, respon yang membuat kita rasa hati kita bergetar.
Itu baru namanya tu pun kemuncak daripada iman dan kemuncak daripada ilmu itu juga sebenarnya, yang akan menyebabkan kita ingat lama dan susah kita nak melepaskan diri daripadanya. Sesuatu yang kita dah rasa seronok dengannya tuan-puan, maka biasanya kita susah untuk menjauhkan diri daripadanya. Baik, so oleh itu saudara fillah ni kasih, dalam hidup ini ada perkara yang perlu kita respon, bukan setakat respon dengan mulut, tapi respon dengan hati kita juga. Hati kita yang bahagia, hati kita yang seronok, terutama yang berkaitan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang kita dapat pada ayat 29 tersebut, iaitu ada orang-orang yang perlu kita respon dengan sepenuhnya dalam hidup kita. Siapa dia? Siapa dia tadi? Orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beri perhatian penuh kepadanya. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, ada soalan setakat ni tuan-puan? Kalau tak, kita sambung pada ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami. Lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Tuan-puan dikasihi sekalian, di sini jahadu diterjemahkan dengan jihad. Jihad pada asal maknanya adalah bersungguh-sungguh. Kita apabila dengar jihad, biasa kita nak maknakan dengan perang, kan? Tapi sebenarnya dalam ayat ini diberikan makna jihad dengan makna yang luas, makna bersungguh-sungguh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh nak mendapatkan redha kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, jalan-jalan yang akan mengantar kepada jalan Allah tersebut, mengantar kepada keredaan Allah tersebut. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Poin dalam ayat ini yang boleh kita dapatkan kaitan dengan hubungan dengan manusia, tuan-puan. Kesimpulannya, hubungan dengan manusia ni, tuan-puan, kita perlu mujahadah nama dia. Kita perlu berlawan dengan banyak perkara. Perlu berlawan dengan diri kita sendiri kadang-kadang. Nanti kata berhubung dengan manusia ini banyak cabaran dia. Banyak tantangan dia. Dan kalau kita jenis orang tak sabar, kita akan give up. Lantak engkau lah, ada aku kisah, dia kata. AAK, dia kata. Sebut AAK. Apa tu? Ada aku kisah, dia kata. Pendekatan itu akan kita ambil, tuan-puan. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-puan faham bahawasanya hubungan dengan manusia ini pahalanya besar, tahu. Kita dapat menjaga akhlak kita ketika bersama dengan manusia, berat timbangannya di akhirat nanti. Dalam arti kata banyak pahala dia. Kalau berat timbangannya, banyak pahala dia, tuan-puan.
Adakah sesuatu yang banyak pahala tuan-puan senang nak dibuat? Tak ada tuan-puan. High risk, high return. Tu orang kampung saya cakap. Sesuatu yang akan memberikan pulangan yang besar, biasanya risiko dia besar. Cabarannya besar. Berat. Maka dalam berhubung dengan manusia, cabaran yang besar tuan-puan. Kadang kita dah usaha untuk jaga diri kita tuan-puan, tapi saja je orang provoke kita. Dah cuba tahan sabar kita kan, tapi ada benda-benda yang menyebabkan, ya Allah, geramnya kan. Aku tak nak cari pasal, tapi orang cari pasal, kan? Jumpa tak? Hadapi tak? Memang dah selalu, kan? Ya saya. Tapi rekod juga. Tak apa, bangkit balik. Bangkit balik. Ingat balik pelajaran kita ni tuan-puan, betulkan balik. Ya. Tak payah sedih sangat. Buat apa nak bersedih? Ya. Maknanya kita perlu perbaiki diri kita, kan? Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, ayat ini mengingatkan kita dalam berhubung dengan manusia perlu mujahadah. Ketahuilah apabila tuan-puan sudah bermujahadah, sudah bersungguh-sungguh nak memperbaiki hubungan dengan manusia, nak menghadapi manusia, Allah akan tunjukkan jalan nanti. Awal susah, tapi satu tahap nanti tuan-puan rasa macam-macam orang aku urus. Ini insya-Allah boleh. Ya. Ada je jalan nanti. Kadang-kadang orang bertanya, orang macam tu kau boleh hadapi? Aku dah habis, aku pecah dah kepala dia tu. Dia kata. Tapi awak boleh relax, awak boleh santai, Allah boleh sabar. Macam mana ya? Ketahuilah tuan-puan, ia dapat sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh handle manusia yang kadang-kadang manusia problem, ya kan? Manusia yang membawa kepada masalah pada manusia. Tuan-puan boleh handle. Itu sebab hidayah Allah. Allah tunjukkan jalan. Ya. Tapi dengan syarat mujahadah loh. Tuan-puan anggap ini salah satu cara aku nak mendekatkan diri kepada Allah. Nanti dia tunjukkan jalan. Apa dalilnya? Inilah dalilnya. Walladzina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nak mencari redha kami, nak dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan untuk mereka. Prinsip yang perlu tuan-puan pegang adalah dalam berhubung dengan manusia adalah, ingat, jangan lupa prinsip ihsan yang kita bincang awal-awal dulu. Ihsan. Ya? Maka di ujung ayat itu Allah Subhanahu mengatakan, wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kamu menjalankan hubungan dengan manusia atas prinsip ihsan itu, Allah akan bersamamu. Allah will be with you, guide you. Rasanya ihsan tu senang sikit Ustaz, jihad ni susah sikit. Sebab ihsan yang paling besar pahalanya adalah ketika ma'a jihad tadi tu. Ketika bersama dengan jihad tu, ya, praktikkan susah. Memanglah. Itu nama dia mujahadah tu kan. Itu nama dia jihad tadi tu. Paksa kita berlawan dengan banyak perkara. Kebanyakannya tu buat kita berlawan dengan diri kita sendiri sebenarnya. Sebab diri kita ni ada ego-ego sendiri, ya kan? Kita ada satu yang kita reserve tuan-puan. Aku setakat ni je. Kalau lebih, biarlah, ya kan? Kita ada seperti itu. Padahal sebenarnya kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala hadapkan dengan kita dengan situasi tertentu tuan-puan, level kita lebih dari itu sebenarnya. Ya. Jadi apabila tuan-puan ada dalam situasi tersebut tu, tuan-puan kena upgrade diri. Maknanya aku kena tambah diri aku. Bagi sabar lebih lagi, kan? Sebelum tu aku letak sabar aku 2-3 kali je. Sebagaimana kita orang Melayu kan, aku 2-3 kali boleh sabar. Kali 4 no way. Cuba tukar level tu, kan? Daripada tuan-puan letak 3, kan, up lah sikit, kan? Jadi 5 ke, kan? Jadi 10 ke. Lepas 10 kali barulah aku tak boleh sabar, kan? Masalah dia limitkan dia di 3 cuma. Cuba limitkan lebih lagi, kan? Limitkan jadi 100 ke mana tahu, kan? Maka tuan-puan boleh akan dapat
lebih lagi. Biasanya kita limitkan dengan limit yang tak sepatutnya sebenarnya. Allah sebenarnya bagi kita limit yang lebih besar lagi. Tapi kita limitkan dengan limit yang kecil. Ingat tuan-puan dan kasih sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita sesuatu dengan sesuatu yang kita tak akan mampu. Maknanya ketika satu ujian datang tuan-puan, kemampuan kita ada untuk menghandle dia, menghadapinya itu. Jadi masa tersebut tuan-puan, apa yang perlu kita buat? Besarkan limit kita. Lebih besar daripada ujian tu. Ya? Biasanya kita akan stres sebab apa tuan-puan? Sebab kita letak limit kita kecil. Limit kita kecil, ujian besar, lalu kita rasa berat. Stres tadi dia. Kemudian kita give up tuan-puan. So apa yang kita buat? Maknanya aku lebih hebat daripada aku bayangkan sebenarnya. Tak apa. Kadang-kadang tuan-puan kasih sekalian, banyakkan ulama psikologi kata, manusia itu dipengaruhi oleh percakapan dengan dirinya, tahu. Self-talk. Ya. Self-talk ini dahsyat. Kalau self-talk tuan-puan negatif lah jadi dia. Tapi kalau self-talk tuan-puan adalah positif, positif. Self-talk ini yang perlu kita kawal, tahu. Ini yang perlu kita selalu kita update selalu. Kita update selalu. Yang self-talk kita tadi yang kata 3 limit tadi tu kan, kita kena, kalau self-talk tuan-puan positif tadi tu, tuan-puan kata, boleh lebih lagi ni. Maka sebenarnya tuan-puan memang boleh pun. Ingat, Allah berdasarkan kepada sangkaan hambanya. Hambanya rasa boleh, tuan-puan, Allah akan bagi boleh. Jadi hati-hati dengan self-talk tadi tuan-puan. Itu akan mempengaruhi mujahadah kita tadi tu, kesungguhan kita tadi. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, ingatlah selalu dalam mujahadah kita tu, aku nak berbuat ihsan ni. Ni cara aku membalas ihsan Allah. Ingat, dengan manusia saya kata dulu adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Surah Al-Qasas ayat 77. Kita bincang itu. Prinsip kita nak buat baik dengan orang adalah sebabkan Allah dah buat baik pada kita. Macam mana tuan-puan, Allah penyabar tak dengan kita tuan-puan? Penyabar, banyak sabar dia kan. Allah cakap macam ni, kita buat yang lain kan. Tapi Allah sabar, dia bagi juga kehidupan untuk kita. Jadi ingat tu, sabar Allah. Allah sabar kepada aku mestilah sabar juga. Sebagaimana Allah dah buat baik kat kita, aku kena buat baik pada manusia juga. Ingat Jadi ketika tuan-puan luaskan limit diri tuan-puan tadi tu, dengan menjadikan kebaikan Allah sebagai landasan kita tuan-puan, mana limit tuan-puan besar tau. Yang teringat tuan-puan ketika buat baik adalah ihsan Allah kan. Allah buat baik kepada orang kafir, kepada binatang, kepada alam ini. Takkanlah aku nak limitkan. Jadi dia luas limit kita jadi dia. Ketika kita menjadikan ihsan Allah sebagai ini kita, panduan, guideline kita. InsyaAllah tuan-puan jadi hebat. Jiwa tuan-puan makin besar nanti. Tuan-puan berjiwa besar nanti. Tengok orang, hebatnya akak ni, dia kata. Sebenarnya bukan hebat pun, Allah yang bagi. Baik, boleh poin yang 30 tu apa poin kita? Hubungan kita dengan manusia dilandaskan pada mujahadah. Kesungguhan kita dalam apa? Dalam melakukan ihsan. Dan insya-Allah apabila kita benar ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan bersama kita, dalam arti kata membantu, menolong kita, mengeluarkan kita daripada kesusahan-kesusahan tersebut. Cabaran-cabaran yang kita hadapi, insya-Allah kita akan dapat lalui. Itu poin yang ke-30. Ada soalan tak pada ayat 30 ni? Ya, silakan Kak. Kalau negatif kan, is it bisikan syaitan juga? Yes. Dibantu oleh syaitan. Itulah bisikan yang dibantu oleh syaitan.
Dalam diri kita sebenarnya ada nafsu. Nafsu ni dia kadang-kadang dia ada terfikir juga tahu. Dan dia akan diperbesarkan oleh syaitan. Syaitan ini dikatakan was-was. Was-was ni dia mengulang-ulang fikiran tu balik. Kita mungkin sekali terfikir, tetapi syaitan ini was-was. Ingat perkataan was-wasa. Dia berulang tu. Was. Kan dua perkataan kan. Dalam bahasa Arab tuan-puan yang dua perkataan atau huruf-huruf dia berulang-ulang menunjukkan perkara itu berulang-ulang. Dia datang lagi. Ya. Kalau dia datang sekali sebenarnya tak isu bagi kita. Masalah dia. Ya, nak tidur teringat, kan? Besok bangun teringat pula balik. Lepas tu nak buat kerja lain teringat benda tu juga. Sehingga dia mengganggu kita. Apa lagi nampak orang tu, lagi teringat luka tu kat sini, kan? Sakit. Lagi dalam, kan? So tuan-puan dan guys sekalian, ingat, jaga-jaga tu. Maka kalau tuan-puan dapat mengetepikan cepat-cepat self-talk negatif tadi tu, sebenarnya kunci kejayaan kita. Menyebabkan kita nanti rasa lega nanti. Kita bahagia nanti. Baik. Tuan-puan dan kasih sekalian, pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala lagi menegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ayat ini lebih menegaskan pentingnya mujahadah dalam perhubungan manusia. Okey, kata Allah, barang siapa yang berjihad. Saya lebih suka untuk mencermahkan jihadnya bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Maka sesungguhnya mujahadah atau jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Apa maksud ayat ini? Ketika tuan-puan cuba untuk melepasi obstacles tadi, cabaran-cabaran, tantangan-tantangan dalam perhubungan manusia, dengan mengingatkan kepada ihsan Allah kepada kita, dan tuan-puan berjaya berhubung dengan manusia dengan cara baik, pulangannya untuk diri kita sendiri. Tuan-puan akan rasa ada perasaan yang berbeza nanti. Perasaan bahagia, perasaan tentram, perasaan yang kadang-kadang tak dapat dilukiskan, tuan-puan. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita dapat memaafkan orang yang buat salah kat kita. Ya? Yang secara asasnya untuk memaafkan itu sangat berat, sangat susah. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah, tuan-puan, yang bercerita macam mana dia boleh berjaya memaafkan seseorang yang pernah buat yang zalim kepada dia. Apa dia kata? Saat itulah saya rasa lega dalam hidup saya. Ada satu pengacara di TV di Indonesia, tuan-puan, nama dia Andy Noya. Dengan satu program dia, nama dia yang terkenal adalah Kick Andy. Pernah dengar tak? Kick Andy, program Indonesia lah, ya. Dia ni, tuan-puan, seorang wartawan yang bermula daripada bawah betul, dari keluarga yang miskin. Dan dia teringat, tuan-puan dan kasih sekalian, masa dia kecil dahulu, dia ditumpangkan orang di garaj orang, ditumpangkan itu, duduk di rumah orang tu, ya. Dia masa kecil itu dia dipinjamkan oleh kawan dia basikal, tuan-puan,
Dia bawa lah basikal tuan-puan Dan ketika dia bawa tersebut, terlanggar side mirror kereta orang. Tu orang kaya sedang parking kat rumah dia tu. Terlanggar tuan-puan Patah apa dia tu? Side mirror dia tersebut. Kerana dia takut, dia orang miskin dia tak ada apa tuan-puan. Dia lari sejauh-jauhnya tuan-puan Petang nak malam baru dia berani balik. Dan ternyata ketika balik tu, orang kaya tu tunggu depan rumah orang tu. Kemudian tuan-puan dan kasih sekalian, dia nampak balik tersebut, dia marah, kemudian dia caci maki keluarga dia. Mak ketika itu dia sama dengan mak dia, ayah dia dah bercerai tuan-puan Jadi dia hina tuan-puan sehingga waktu itu di dalam diri dia, dia kata orang kaya ni jahat. Semua orang kaya jahat. Itu yang ada. Sebab umur dia masih kecil masa tu. Umur dalam 8 tahun, 9 tahun macam tu dia kata. Sehingga dia kata, orang kaya jahat dia kata. Sebab gara-gara side mirror saja dia kata saya disakiti. Dan kemudian orang kaya tu minta supaya ganti balik dia kata. Sehingga mak saya yang susah bekerja sebagai tukang jahit, dia kata setiap ada untung dia bayar tu. Dah kami makan tak cukup dia. Tapi kerana orang kaya tu nak minta juga dia bayar, diganti oleh mak saya. Sehingga saya merasa bahawasanya orang kaya ni jahat gitu. Sehingga dia beranjak jadi besar sikit tuan-puan dan kasih sekalian. Kerana dia tak ada bapa, mak yang susah tuan-puan, hidup menumpang tuan-puan, maka dia hidup di jalan. Apa dia buat tuan-puan Dia nakal, dia sengaja pecahkan side mirror orang. Bukan hanya cerita orang kaya yang tu, tapi orang lain. Jadi sebab dia marah sangat, nampak orang kaya dia mesti dia akan nak buat sesuatu. Dia marah tuan-tuan. Sampai kemuncak dia jadi orang inilah jahat lah kira. Samsing lah. Sampai jahat tuan-tuan. Sampai ada satu masa dia kata dia bertemu dengan seorang yang baik, dan dia tak tahu dia kaya ke miskin, tapi dia baik. Dia baik tuan-tuan. Dengan kebaikan tersebut, dijemputlah dia datang ke rumah dia. Ternyata orang tu kaya. Lalu dia kata, bukankah orang kaya ni jahat? Dia kata. Di sana dia merubah persepsi dia. Dan disebabkan orang tadi itu juga, dia cuba untuk merubah diri dia menjadi baik tuan-puan. Sehinggalah satu masa dia dapat keluar daripada kejahatan tersebut, dan dia belajar tuan-puan dan akhirnya dia menjadi orang yang berjaya juga, dan dia dapat kereta sendiri, beli kereta sendiri. Dan satu hari dia ketika parking tuan-puan ada budak langgar kereta di belakang. Dan secara ini dia emosilah. Masalah dia nak dapat kereta bukan senang, dia susah dapat kereta. Dapat kereta, ada orang langgar. Maka dia keluar dari kereta tu, dia tengok budak tu dah kecut. Maka ketika itu teringat dia dulu macam mana pecahkan cermin side mirror orang. Dia teringat itu, dan dia berkata pada diri dia, adakah aku nak jadi macam orang kaya masa aku kecil dulu? Dia kata. Maka dia kata, aku tak boleh sama. Dia kata. Maka dia maafkan budak tu. Dan ketika dia maafkan tu, satu perasaan yang ada dalam hati saya, dia kata, yang saya tak dapat gambarkan. Beginilah kesan kalau memaafkan orang, dia kata. Perasaan yang begitu mendalam dalam hatinya, yang menyebabkan selepas itu dia berkeyakinan kesalahan perlu dimaafkan.
Bayangkanlah kalau orang yang salah itu sebenarnya dia tak sengaja, kan? Macam dia pada masa itu. Lalu kita hukum orang itu dengan sedahsyat-dahsyat. Kita kadang-kadang suka macam tu. Kalau orang dah salah tu, kalau boleh nak tenyeh sampai lagi teruk tuan-puan. Ya, yang menyebabkan orang itu akan hilang diri dia sendiri, hilang jati diri dia. So tuan-puan dikasihi sekalian, memaafkan itu dan berhubung dengan manusia dengan cara positif, dengan cara baik tuan-puan, sebenarnya membantu diri kita sendiri, ya, membahagiakan diri kita sendiri, menjadikan kita tinggi di sisi Allah insya-Allah. Dan ingat, kebaikan yang kita buat tersebut bagi Allah tak ada apa-apanya sebenarnya, ya. Tapi bagi kita itu sangat bernilai, sangat berharga, dan amat banyak manfaatnya untuk diri kita. Maka Allah kata di ujung ayat tersebut, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan apapun daripada kebaikan makhluknya. Sehingga dalam hadis riwayatkan tuan-puan kasih sekalian, ya ibadi, dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sekiranya awwalakum wa akhirakum, orang yang awal, orang yang akhir, ya, insakum wa jinnakum, manusia dan jin, dan dia menjadi orang yang bertakwa semuanya, ya, ala atqa qalbi rajulin, ya, orang yang paling bertakwa, kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, sesungguhnya mazada min mulki syai'an, itu tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaanku sama sekali, kata. Tidak akan menambah kemuliaan aku sama sekali, kata Allah. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang awal dan akhir, manusia dan jin semua menjadi orang yang paling afjar. Afjar adalah orang yang paling jahat, seburuk-buruk orang semua perangai buruk semua. Ma naqasa min mulki syai'an, tidak akan mengurangkan kuasaku sama sekali. Ya, dia tak akan memberi kesan pada Allah. Sebab Allah itu Hamidun Majid. Apa dia Hamidun tu? Maha terpuji dengan dirinya sendiri, tak perlukan pada pujian siapa-siapa pun juga. Jadi dengan demikian, kebaikan yang kita lakukan, terutama hubungan kita dengan manusia, tuan-puan, ingat, semua itu akan memberi manfaat pada diri kita sendiri. Saya rasa setakat itu dapat kita bincangkan. Kita berhenti pada ayat 31, ya. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.